dosa dia. Boleh? Ni bezanya kita. Percaya pada qada dan qadar, tapi dalam masa yang sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib usaha dan ikhtiar. Gitulah. Tapi kalau kita bahas lagi. Tapi usaha dan ikhtiar itu juga pun daripada Allah dengan izin Allah. Boleh tuan-tuan? Kemudian tempat tu pula kalau kita bahas qada ni ada dua. Qada mubram dengan qada muallaq. Qada mubram ialah sesuatu ketentuan yang tetap begitu. Allah tetap. Contohnya apa? Mati. Dah tetap dah. Ya. Satu lagi qada muallaq. Qada muallaq ialah qada yang tergantung dengan sebab musabab yang lain. Salah satunya doa. Allah dah tentu hari itu aksiden. Tentu. Ya, tak boleh nak ubah dah. Tapi aksiden tu qadar mana? Tu qada dan qadar. Maka kita doalah. Ya, doa. Kemudian keluar rumah pula baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Naik kereta pula baca bismillahirrahmanirrahim sakhkhara lana haza. Kemudian baca pula bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Apa tak? Yang tu dia akan terikat. Kena juga tapi tak banyak. Wallahu a'lam. Okey ya tuan-tuan ya. Maka pahala yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah kerana kurnianya dan hukum yang diberikan kepada Allah kerana keadilannya. Baik, yang keenam Al-Quranul Karim. Al-Quran ni tuan-tuan tak saya hurai juga ya. Cuma Quran adalah kalam Allah yang qadim. Cuma tuan-tuan kena pegang, Quran bukan baharu. Quran adalah qadim. Ya, sedia kala. Mana dalilnya? Iaitu innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Maka dibahas oleh Imam Baihaqi. Muka surat 40 tu Imam Baihaqi kata, berkata Imam Baihaqi radhiyallahu anhu, iaitu ahli hadis yang terkenal, ya, yang hidup tahun 458 Hijrah, yang bermaksud kalau Al-Quran itu makhluk, tentulah yang menjadikan alam ini adalah makhluk, bukan khaliq. Kerana kun itu adalah Al-Quran. Ini mustahil, kata Al-Imam Al-Baihaqi, bagaimana perkataannya dijadikan oleh perkataannya. Waktu sebelum kun dijadikan siapakah yang menjadikan alam. Ini perbahasan ni, sebab tu saya kata tajuk ni juga dia ada dua tajuk. Tadi ayat mutasyabihat nak kena ada satu, kemudian tuan-tuan nak kena jemput mana-mana ustaz yang mahir bahas kalam. Ustaz Muhadir tu pun boleh, Syekh Nuruddin yang tuan-tuan duk panggil tu. Ustaz boleh tak datang sekarang ni? Saya nak bahas secara detail kalam. Berkaitan dengan kun, berkaitan dengan apa tuan-tuan. Ataupun kalau saya ada masa saya datang secara detail ya. Saya sebut secara detail. Tapi perkara yang pertama sekali nak kenapa? I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa kun adalah kalam Allah yang bersifat qadim, yang berdiri pada zat Allah. Sebab tu kun ni adalah firman Allah. Kun fayakun. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Jadi kun fayakun ni apa tu? Kalam Allah. Allah kata kun jadi, barulah alam ni jadi. Boleh tuan-tuan ya? Tak apalah. Kemudian yang ke-17-nya perutusan para rasul. Rasul tak payah. Kita sedia maklum bahawa di sana ada manusia-manusia yang diutus oleh Allah yang digelarnya rasul, iaitu utusan Allah. Sejarah ringkas Nabi Muhammad, yang ni kita selalu duduk baca hijrah ya, berkaitan dengan sirah, tuan-tuan boleh baca. Kemudian Nabi Muhammad adalah manusia. Baik, di sini kita bahas sikit tuan-tuan ya. Nabi Muhammad adalah manusia serupa kita, bukan malaikat. Itu pada asalnya. Baginda makan, minum, tidur, berkahwin dan mempunyai keluarga seperti manusia biasa. Akan tetapi kemanusiaan baginda adalah luar biasa. Dia manusia. Kita nak kata apa bahasa mudah ya? Dia manusia. Kalau kita kata manusia biasa, manusia macam kita lah. Biasalah makan, minum, tidur. Tapi dia luar biasa. Contohnya peluh Nabi. Peluh Nabi ni tuan-tuan, dia bau macam mana? Kasturi. Peluh kita tak payah cerita. Buat malu. Nampak tak? Dia lain. Itu maknanya luar biasa. Nabi kalau dia lalu ikut tali tu, dia tak perlu tunduk. Dia lalu gitu je. Kalau kita kata tembus. Kalau dia tunduk, hina. Dia mulia. Yang ni Syama'il. Dah baca Syama'il Ustaz ya? Tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana Nabi? Seorang sahabat bekam. Nabi berbekam. Nabi panggil seorang sahabat supaya buang darah bekam. Tanam darah bekam. Darah bekam sunnah dia kena tanam. Gali-gali tanam. Jangan buang gitu. Kemudian, bila mana sahabat ni bawa darah Nabi, dia tak sampai hati nak buang. Kerana ni darah Nabi yang mulia. Lagipun Nabi suruh tanam dalam tanah. Dia pun fikir dia pun tanah juga asalnya. Maka dia pun minum.
Tengok pemahaman sahabat Nabi ya, dia minum. Aku pun tanah juga, Nabi suruh tanam dalam tanah. Aku tanah juga, dia minum. Bila mana dia berjumpa Rasulullah, Rasulullah kata, kamu dah tanam dah. Rasulullah tahu dah, Rasulullah tanya kamu tanam kat mana? Sepatutnya tak payah tanya dah. Dah tanam kat tanah, dah tanam kat mana lagi? Mana-mana pun, ya dah. Nah, kata kamu tanam kat mana? Dia kata, hafartu fi batni ya Rasulullah. Aku tanam dalam perutku, wahai Rasulullah. Rasulullah kata apa? Sepatutnya darah bekam tu darah penyakit. Darah tu sendiri pula kotor, najis. Dalam hukum fiqh, patutnya kenapa kamu minum? Dia najis. Rasulullah kata, ya apabila oleh kerana kamu dah minum darah aku, perut kamu tak akan kena penyakit selama-lama dan kamu tak akan dibakar oleh api neraka kerana darah aku ada dalam perut kamu. Tu ni saya ambil cerita ni daripada riwayat ni daripada Datuk Dr. Harundin, Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Masa duduk mengaji dulu Ustaz, dia cerita. Tak sama. Yang lain-lain lagi lah tuan-tuan. Yang lain-lain tu. Nampak tak? Cuma ada kan orang bahas Tuan Guru ni Aziz sebut dalam YouTube, budak kampung tu. Dia Tuan Guru ni tuan-tuan, dia antara orang yang memang bercakap kampung betul. Dengan orang kampung. Bahasa betul-betul lah. Walaupun mungkin sebab tu Syekh Yusof ni, ya, dia pergi jumpa. Dah orang duk cerita kat saya, orang duk cerita kat dia. Ada anak-anak murid dia, kita tak cerita sebab kita tahu. Sebab tu kadang-kadang kita nak tanya orang tu, kamu nak tuduh ni macam ni, nak bercakap macam ni, berapa lama duk mengaji dengan dia? Kalau sekejap-kejap duduk tengok YouTube, mengaji kot YouTube, yang ni tak jadi ni. Ya, pergi bercakap sendiri, tak dengan dia. Lepas tu Syekh saya ni, bila mana dia datang Malaysia, orang cerita kat dia, orang ni ada suara Tuan Guru ni bercakap tak elok dengan Rasulullah, kata budak kampung apa. Syekh tu pergi jumpa. Syekh saya dia pergi jumpa, Syekh Yusof ni pergi jumpa dia, cakap bincang semua sekali, 3 kali dia pergi, antara tempat-tempat lain lagi lah. Cakap, okey, dia kata macam mana? Okey, dia tak bermaksud begitu. Baru ada seorang anak murid dia kata, Syekh aku tengok dalam YouTube, dia cakap, baik, kamu tengok dalam YouTube, aku pergi jumpa sendiri pada dia, aku dengar dia terang. Maka dia tak apa. Dia rajulun saleh, dia lelaki yang baik, dia tidak bermaksud menghina Nabi. Ada ustaz-ustaz kan bantai kan ustaz dalam YouTube. Oh ni apa ni cakap tak hormat pada Nabi. Dia tengok YouTube. Tengok YouTube pula yang orang kerak-kerak tu. Kenapa tak pergi tanya sendiri? Dah rasa hebat sangat pergi tanya. Kenapa Tuan Guru cakap macam ni? Tak sepatut Tuan Guru nak dengar dia cakap apa. Kau tak berani? Ada berani? Yang itulah Nabi ajar kita, syekh-syekh, guru-guru didik kita. Kalau tak itu, okey berdepan. Yang duk cakap-cakap makan, nampak tak? Tetapi Nabi memang Nabi orang biasa, memang kita kata betul lah, biasalah makan minum biasa lah tu. Tapi hakikat sebenar bukan. Wallahu a'lam boleh ya. Tuan-tuan tahu siapa Nabi ni? Saya sebut berapa benda. Hebat mana Nabi ni? Hari ini saya Islam tuan-tuan ya. Tuan-tuan Islam, kita Islam, anak cucu kita Islam. Alhamdulillah. Tapi kenapa kita Islam? Ataupun hari ini kita ada nilai dalam hidup kita sebab kita orang Islam. Kenapa? Sebab kita sanggup sebut nama Nabi. Tuan-tuan perasan tak? Kalau saya dengan tuan-tuan tak sanggup, tak sudi nak sebut nama Nabi, Allah tak terima Islam kita ni. Macam mana nak Islam? Kena ada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadah. Syahadah ada berapa? Ada 2 kalimah syahadah. Kalau kita sebut satu, Allah tak terima. Apa yang kedua tu? Muhammadur Rasulullah. Itu Nabi, hebat dia. Yang kedua iman. Ada nilai tak iman kita? Sah tak iman kita? Sah. Kenapa sah? Sebab ada rukun iman. Cuba sebut salah satu rukun iman. Percaya pada Nabi. Tak, beriman kepada Nabi. Nabi mana yang kena percaya? Nabi Muhammad. Kalau tak nak Nabi Muhammad, sampai sekarang kafir. Lepas tu Yahudi dulu. Kristian. Dia ada Nabi. Tapi dia tak nak terima Nabi Muhammad. Allah tak terima iman dia. Yang ketiga sembahyang. Sembahyang tadi. Allah terima tak sembahyang kita? Terima. Sebab apa? Sebab kita sebut kat akhir tu Muhammad Rasulullah. Kalau kita tak sebut nama Nabi dalam sembahyang kita, dalam tasyahud, Allah tak terima sembahyang kita. Rukuklah lama mana, sujudlah lama mana pun. Itu Nabi. Siapa dia yang takat ni? Allah tak terima Islam kita, Allah tak terima iman kita, Allah tak terima sembahyang kita, sekalipun usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin lillah ke tuan-tuan, cakaplah. Tapi kalau tak sebut asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad